Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada petang ini dalam satu slot masa yang ringkas yang kita berusaha mudah-mudahan duduknya kita di sini selepas kita menunaikan kefarduan kita ini dalam keadaan beriktikaf kita dalam masjid ini, Allah Taala gandakan pahalanya dan Allah Taala berikan ganjaran yang tidak termampu untuk kita menjangka berapa banyak gandaan tersebut. Dan tuan-tuan, inilah kali pertama saya sampai ke masjid Jami' Al-Ihsan. Bukan kali pertama sampai, kali pertama kuliah. Masjid ni biasa juga saya waktu sekolah dulu memang sinilah tempat solat Jumaat pasal saya sekolah di Tanwiriyah tu. Tapi kuliahnya di sini kali pertama. Mungkin ada sebahagiannya merupakan guru saya, Cikgu Mat Taib. Apa khabarnya? Saya minta maaf seandainya apa yang saya sampaikan dalam masa yang singkat ini mungkin tersilap, mungkin tersalah, boleh saja ditegur bila-bila masa. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini 20 Ramadan dan kita sebenarnya dah pun berada di ambang untuk kita masuk pada fasa yang ketiga, iaitu fasa yang paling penting, fasa kemuncak bahagian yang paling penting dalam Ramadan kita, yang disuruh-suruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menunjukkan kepada kita contoh yang besar, sunnah yang besar agar kita mencari apa yang Allah Taala janjikan dalam 10 malam yang akhir ini lebih daripada malam-malam yang sebelumnya. Ramadan itu sendiri adalah rahmat yang besar yang tidak dikurniakan kepada umat selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu diberikan kepada kita pula pada 10 malam yang akhir ini satu malam yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mencarinya. Nabi khususkan daripada 30 malam bulan Ramadan, Nabi beritahu kepada kita 10 malam yang akhir. Dan dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan pula 10 akhir itu carilah pada malam yang ganjil. Betapa disuruh kita mencari Lailatul Qadar. Dan bukanlah mencari Lailatul Qadar itu dengan cara kita menunggu-nunggunya, mencari-cari apa yang pelik, apa yang ajaib di dalamnya. Bukanlah kita duduk di pintu-pintu rumah kita melihat ke pokok di leman rumah, dah sujud ke belum, dengan air dalam kolah dah beku ke belum, tidak. Disuruh mencari itu dengan disuruh kita mengisi malam-malam yang akhir 10 malam ini dengan sebanyak-banyak amal ibadah dan ketaatan. Dan tuan-tuan, sebelum daripada kita masuk kepada malam Lailatul Qadar ini, pada malam 10 yang akhir ini, saya suka untuk mengingatkan diri saya. Bukan saya mengajar tuan-tuan, tidak. Saya mengingatkan diri saya bahawa kita nak masuk pada fasa pecutan, yang mana sebelum daripada kita mengejar apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita, kita perlu sama-sama mengambil perhatian beberapa perkara yang mungkin boleh menyebabkan kita termasuk di kalangan orang-orang yang rugi walaupun kita bertemu dengan 10 malam yang akhir Ramadan ini. Iaitulah yang pertama tuan-tuan, ingatan saya untuk diri saya dan juga tuan-tuan, pada 10 malam yang akhir ini fokus kita kepada ibadah harus kita lipat gandakan, dan kita jaga diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kita. Ramadan itu sendiri adalah madrasah yang besar yang melatih kita. Seperti mana kata Jabir bin Abdullah, janganlah engkau jadikan, kata Jabir, hari puasamu itu sama seperti hari engkau tidak berpuasa. Kerana Ramadan itu sendiri telah mengajar kita menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga lidah kita dan pendengaran kita. Tetapi pada 10 malam yang akhir ini, tatkala kita berazam untuk melipat gandakan amal,
tatkala kita nak bersungguh-sungguh dalam mencari malam yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu, saya suka mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan bahawasanya berhati-hati kita hari ini tuan-tuan dalam kita menjaga lidah kita. Kerana pada malam yang akhir ini orang akan bersungguh-sungguh untuk beribadah. Dan dibimbangi ibadah yang kita lakukan, penat lelah kita, qiyam kita, puasa yang dah tentu kita lakukan pada siangnya, qiyam yang kita lakukan pada malamnya, Al-Quran yang kita baca, tadarus yang kita buat, hatta iktikaf kita di masjid, kita bimbang. Seandainya tanpa kita sedar, dalam masa yang sama kita melakukan perkara-perkara yang menyebabkan amalan itu nanti diberikan ganjarannya kepada orang lain di akhirat. Tuan-tuan, kita duduk pada satu zaman yang kadang-kadang bila kita tengok media sosial membimbangkan 1-2 hari ini orang duk hentam, bukan hentam sebarang orang, mufti buat kenyataan berdasarkan soalan, orang tanya kepada dia soalan, benda yang sensitif, tetapi mufti itu menjawab berdasarkan soalan dan ada huraian yang panjang. Bukan dia menyebutkan haram itu secara mutlak. Kita boleh berbeza pandangan atau mungkin boleh kurang bersetuju, tetapi bagaimana kita kadang-kadang manusia ini boleh melemparkan sebarang perkataan dengan lidah. Dan hari ini ada satu lagi medium yang lebih laju daripada lidah dan lebih besar capaiannya, lebih besar jangkauannya daripada lidah kita, iaitu tulisan kita. Hari ini kita post di Facebook satu post yang mungkin merendahkan sebahagian orang, yang mungkin mengkritik sebahagian orang secara melampau. Kritik tidak salah, tetapi jika dijaga adabnya. Yang mungkin kita menyerang seseorang atas perkara yang tak betul, yang dituduh pada dia melakukannya. Lalu apabila kita balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, didapati apa yang kita lakukan kepada orang itu sebenarnya tidak betul. Lalu siapakah yang akan rugi apabila menanggung pertanggungjawaban itu? Berapa ramai orang hari ini tuan-tuan kita tengok berlaku trend orang serang satu hamba Allah kerana kesilapan yang dituduh ataupun disangka dia buat. Setelah segala serangan dihalakan pada dia, hari ini dia orang panggil jabatan netizen. Jabatan netizen ni paling laju lah berbanding jabatan-jabatan lain, dan paling cepat kesan dia. Orang tak kira dah betul ke tak betul berita, orang tak kira dah benar atau separuh benar. Yang penting dapat disebarkan. Berlumba-lumba kita share dalam grup-grup WhatsApp, berlumba-lumba kita share di Facebook kita. Kita rasakan maklumat itu betul pada sangkaan kita, walhal dia tak betul. Dan Nabi telah mengingatkan kita, kafa bil mar'i ayyakuna kadhiban, cukuplah seorang itu dianggap pendusta apabila dia menyebarkan semua benda yang dia dengar tanpa dia semak. Dan perkara yang kita sebarkan seandainya tidak menepati hakikat, menjadi satu kesalahan yang kita lakukan kepada saudara kita yang kita tegur itu. Alangkah ruginya kita tuan-tuan seandainya kita bertemu dengan malam Al-Qadar, ataupun kita bertemu dengan Ramadan ini, kita bersungguh-sungguh beramal, tapi pada masa yang sama kita tidak kawal diri kita. Tak perlulah kita ulas perkara-perkara yang kita tak pasti tuan-tuan. Tak perlulah kita keluarkan perkataan-perkataan yang mendorong orang lain. Kadang-kadang kita tak ucap perkataan kotor, tapi post kita tu mendorong orang lain marah tu. Saya bukan nak kritik lah satu surat khabar, dia bubuhnya tajuk rentas negeri haram, titik bertindih mufti. Sedangkan huraiannya panjang. Bila dia jadi haram? Soalan tu tanya, bila palsukan dokumen, bila berbagai, huraiannya panjang. Tapi kerana nak letakkan tajuk yang sensasi, kalau akhbar yang atas talian tu nak suruh orang baca ramai, letak tajuk begitu, mengundang komen-komen negatif. Pasal orang Malaysia ni ramai yang GBT, dia bukan LGBT, LGBT lain, GBT, geng baca tajuk. Dia tak baca dah huraian, dia baca tajuk saja. Tak, dan baca huraian dia bubuh dah 1-2 komen. Orang lain reply. Masya Allah tuan-tuan, ini merupakan rantaian perkara yang akan kita menyesal bila mana kita balik bertemu Allah tuan. Bimbang kita dah mati, orang viralkan balik post kita. Berpanjangan lagi perkara yang membebankan kita dalam kubur kita. Maka tuan-tuan, saya menyeru diri saya dan juga tuan-tuan,
Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia tanya, ya Rasulullah, man najah, ya Rasulullah, apakah perkara yang menyelamatkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang pertama Nabi sebut, amlik alaika lisanak, jaga, kawal, kendalikan lidah. Dan lidah itu hari ini bukan sekadar lidah. Lidah itu hari ini kadang-kadang kita tak cakap dengan lidah, tetapi bercakap kita dengan jari-jari kita yang menaik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang orang kata orang yang mungkin buta, tak nampak kan, dia selamat, dia tak menaik. Tak juga tuan-tuan, kadang dia boleh pakai voice. Jadi juga. Maka banyak jalan syaitan menggelincirkan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amlik alaika lisanak, jagalah lidah-lidah kamu. Dan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu telah pun diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takuffu alaika hadha. Hadisnya panjang, tapi Nabi sebut, wahai Muadz, jagalah engkau akan ini. Nabi tunjuk kepada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Muadz, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa inna la muakhadhuna bima natakallama bihi. Muadz tanya, ya Rasulullah, adakah kita akan dihukum, akan diambil tindakan berdasarkan apa yang kita ucapkan hanya dengan lidah? Lidah, organ yang kecil pada badan kita, tuan-tuan. Kecil, boleh sorok lidah, tak nampak. Besar mana pun orang tu, dia boleh sorok lidah, dia tak nampak. Tetapi lidah inilah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, besarnya bencana yang boleh datang hanya disebabkan lidah ini. Kata Nabi kepada Muadz, sakilatka ummuk. Sakilatka ummuk ni satu ucapan yang kalau kita terjemah direct macam seolah-olah semoga ibu engkau kehilangan kau. Maksudnya alangkah teruknya soalan. Maksud dia begitu, bukan Nabi maki Muadz, tidak, wala'iyadzubillah, tapi ini gaya bahasa Arab. Teruknya soalan kau wahai Muadz, wa hal yakubbun nas ala wujuhihim, bukankah Nabi kata manusia itu akan diseret di atas wajah-wajah mereka, fi hasa illa hasaidu alsinatihim, melainkan kata Nabi, melainkan di atas sebab apa yang mereka dapat daripada lidah-lidah mereka. Maka tuan-tuan, ini madrasah yang besar yang Allah berikan kepada kita, kepada saya, kepada tuan-tuan yang entah kali keberapa. Setiap kita masing-masing menghitung umur kita, barangkali kita pun tak ingat berapa kali dah Ramadan kita jumpa. Dan Ramadan ini bulan terbaik untuk saya dan juga tuan-tuan sama-sama menunaikan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, amlika alaika lisan, jaga lidah, jaga perkara-perkara yang boleh membocorkan amalan kita. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bila mana satu orang datang kepada Nabi meminta nasihat, meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumta, bila mana engkau berdiri untuk salat, fasalli salata muwaddi' wa la takallam bi kalam ta'tadiru minhu al-ghad. Kata Nabi, dua yang saya nak sebut. Apabila engkau salat, kata Nabi, salli salata muwaddi', salat seperti mana orang yang nak berpisah. Kita ambil ucapan Nabi itu, kita letak pada Ramadan kita, tuan-tuan. Bila kita bertemu dengan Ramadan kita, hari ini dapat berita sahabat saya di Johor Bahru, Ustaz Nazirul, meninggal dunia atas macam-macam spekulasi lah. Hari ini kita mendoakan kebaikan saja untuk masjid-masjid kita di Johor ni. Mudah-mudahan tidaklah berlaku penutupan semula masjid. Wallahu alam, kita tak tahu apa yang akan berlaku sehari dua ini, tapi kita mendoakan kebaikan. Mudah-mudahan malam-malam akhir Ramadan ni masjid-masjid kita dapat dihidupkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kematian itu datang tanpa kira usia, tanpa kira sebab, tanpa kira status kesihatan satu orang. Dan kita bertemu Ramadan tahun ni dalam keadaan kita tak tahu adakah ini Ramadan akhir kita. Lalu kalau kita ambil pesan Nabi tadi, bertemu kita dengan Ramadan, anggaplah inilah Ramadan perpisahan kita, inilah Ramadan akhir kita. Maka tidak ada sebab untuk kita mengendurkan semangat kita beramal. Seharusnya semakin kita kuatkan pecutan amalan kita di hujung-hujung Ramadan ini, dan selaras dengan itu kita pelihara diri kita, tuan-tuan. Jaga diri.
Jaga ni. Kadang-kadang kita tahan, gatal tangan ni nak ulas. Ada satu berita baca ni, gatal ni tangan sampai tahap gatal. Nak tulis juga, nak share juga, nak tekan juga. Pastikan dulu pertama berita itu betul tak betul. Ada manfaat ke, ada mudarat kalau aku share. Saya cakap pada diri saya juga, kadang-kadang tuan-tuan baca tu geram. Bila baca tu geram, rasa nak komen, tapi Ramadan. Bukan tujuannya supaya bila kita Ramadan kita tahan, luar Ramadan kita bedal. Tidak. Latihan Ramadan ini supaya di luar pun seperti mana kita berhati-hati dalam bulan Ramadan, begitu juga kita berhati-hati di luar Ramadan. Satu tuan-tuan, kita nak masuk pada 10 akhir ini, jaga diri kita. Lebih lagi, jangan sampai kita beramal, yang kata para ulama, orang yang beramal untuk orang lain. Kerana apa? Kezaliman yang dia buat menyebabkan dia hilang segala amalan yang dia lakukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya seru diri saya dan juga tuan-tuan, bila mana kita sampai 10 malam akhir ini, satu perkara yang sangat-sangat penting bagi kita, kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW mengisi malam-malam baginda di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Kita tengok bagaimana kualiti ibadah Nabi. Kita jauh tuan-tuan, mungkin tak sampai kita pada kualiti ibadah Nabi. Tak mungkin sampai. Kualiti ibadah Nabi SAW. Kalau kita tengok salat malam Nabi, kata Huzaifah ibn al-Yaman, Huzaifah menceritakan dalam sebuah hadis, kata dia, aku salat bersama dengan Nabi SAW. Sallaitu ma'al Nabi SAW zata lailah, satu malam. Faftataha bil Baqarah. Nabi SAW salat malam. Nabi salat rakaat yang pertama, Nabi buka salat Nabi lepas Fatihah, Nabi baca Al-Baqarah. Al-Baqarah. Dan kemudian kata Huzaifah, faqultu yarka' indal mi'ah. Bila aku dengar Nabi baca Baqarah, aku sangkakan, aku cakap dalam diri aku sendiri, barangkali Nabi akan berhenti selepas 100 ayat. Barangkali Nabi berhenti lepas 100. 100 tuan-tuan, kita dengar pun banyak tu. Tuan-tuan yang hafal Quran, 100 ayat Baqarah berapa muka surat? Sebahagian tempat, bukan masjid tuan-tuan, apa Jawa ni insya-Allah panjang tarawih. Betul, panjang sikit bacaan kita. Kadang-kadang sebahagian tempat satu muka bagi 4. Bukan bagi 2, bagi 4. Satu saya jadi imam. Ustaz kata kalau boleh cepat sikit, ada permintaan jemaah cepat sikit. Saya kata boleh, Fatihah saya potong 2 okey. Gelak dia, tak boleh Ustaz. Tak boleh. Tak payah, kita baca macam biasalah, tenang-tenang. Jangan laju-laju sangat. Kita tengok hadis tuan-tuan. Huzaifah ibn al-Yaman kata, aku sangka Nabi berhenti selepas 100. Famada. Tapi lepas 100 Nabi terus baca. Terus baca. Faqultu yarka' biha. Aku sangka Nabi, mungkin Nabi nak habiskan Al-Baqarah dan Nabi rukuk. Kemudian kata dia, habis Al-Baqarah, thumma iftataha An-Nisa. Nabi buka pula surah An-Nisa. Nabi baca surah An-Nisa. Panjang saja bacaan Nabi tuan-tuan. Lepas Al-Baqarah, Nabi buka An-Nisa, faqara'aha, thumma iftataha Ali Imran. Allahu akbar. Tak rukuk lagi ni tuan. Lepas Baqarah, An-Nisa. Lepas An-Nisa, Ali Imran. Dan ini juga jadi dalil sebagai ulama menyatakan boleh kalau kita baca surah tak ikut turutan. Hadis ini Nabi tak ikut turutan, ikut susunan Al-Baqarah, Ali Imran. Tapi dalam hadis ini Nabi baca An-Nisa dulu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjang begitu bacaan Nabi. Kemudian bacaan Nabi yang panjang itu tidak seperti bacaan kita, sebahagian kita. Macam mana bacaan kita? Kalau boleh Fatihah tu satu napas, napaslah sebahagian orang. Yang jenisnya napas panjang ni, nak pilih imam dia buat ujian napas dulu, panjang. Panjang okey, senapas cantik kata dia. Senapas kira paling laju. Tetapi Nabi SAW, bagaimana sifat bacaan Nabi? Tuan-tuan, pertama solat Nabi panjang. Sebab tu Nabi solat, Aisyah kata Nabi solat, jangan kamu tanya kualiti bagusnya solat Nabi tu, jangan ditanya. Tengok sampai bengkak kaki Nabi lah. Kita tuan-tuan, bukan tuan-tuan, saya lah kadang tak solat lagi dah bengkak. Bukan solat bengkak tu sebab solat, tak solat bengkak dah. Gaut macam-macam ujian kita kan. Duduk kerusi-kerusi standby dah kita. Yalah bahagian kita, masyarakat kita apa nak buat. Tapi datang solat alhamdulillah. Nabi itu solat sampai bengkak. Lalu
kata Huzaifah bin Yaman, bagaimana sifat bacaan Nabi? Faqara'aha, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, dan bacaan Nabi itu qira'an mutarassila, bacaan yang sangat tenang. Nabi baca tenang. Kok baca qul huwallah tenang, sedap. Qul huwallah tenang. Baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, tenang. Kemudian kata Huzaifah, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Bila mana Nabi lalu pada ayat yang ada seruan untuk tasbih, Nabi bertasbih. Oh, ada berhenti pula tasbih. Kemudian wa idza marra bi su'alin sa'al, bila sampai ayat yang memerintahkan untuk memohon, Nabi mohon pada Allah, Nabi doa. Kemudian kata Huzaifah lagi, wa idza marra bi ta'awudz ta'awudz. Kalau sampai ayat yang memerintahkan Nabi mohon perlindungan, Nabi mohon perlindungan. Masya-Allah, tuan-tuan, tak terbayang gitu. Hebat. Bukan gitu, tuan-tuan, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, dia datang, Nabi salat, dia salat di belakang Nabi. Panjang hadis itu dia cerita. Dia dengar bacaan, panjang bacaan Nabi, sehingga kata Ibnu Mas'ud, timbul perasaan untuk melakukan sesuatu yang tak baik dalam hati aku. Bukan buat tak baik apa, kira bagi salam aku tinggal Nabi. Dia terasa perasaan panjang bacaan Nabi, tapi dia tahan dan dia salat dengan Nabi. Itu tahap Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tuan. Al-Quran, dia rujukan Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau kita, tuan, masya-Allah, jauh kita. Kata Huzaifah, ni hadis riwayat Huzaifah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apabila rukuk, faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim, Nabi pun rukuk. Habis tu Nabi rukuk. Bila mana Nabi rukuk, kata Huzaifah, fakana ruku'uhu nahwan min qiyami. Rukuk Nabi tu lebih kurang dengan berdiri tadi. Masya-Allah. Sebab tu Nabi boleh salat sepanjang malam. Nabi tak banyak rakaat, tapi Nabi panjang salat Nabi. Hari ni kadang-kadang itu kualiti Nabi, kualiti para sahabat. Kita kualiti kita kadang-kadang di Malaysia ni kualiti kita apa? Perbahasan standard. Bulan Ramadan perbahasan standard 8:20. Itu perbahasan standard 8:20. Ada pula kadang-kadang sampai tahap ialah ada yang melampau pula, ni kalau buat 8 tak dapat pahala tarawih. Wallahu alam, ada pandangan begitu, tetapi saya ingat tak sesuai kita berbalah perkara itu. Tapi saya nak sebut ini kualiti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukuk Nabi lebih kurang dengan berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Huzaifah, kemudian qala sami'allahu liman hamida thumma qama tawilan qariban mimma raka'. Bangun iktidal sami'allahu liman hamida, berdiri Nabi lama lebih kurang dengan rukuk Nabi tadi. Allah. Thumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamih. Allah. Qariban makna dekat-dekat, hampir. Beri lagi panjang, tapi sujud dekat dengan beri tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, ini hadis menceritakan kualiti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi bila ditanya, masyhur Aisyah tanya Rasulullah, perlu ke kau salat sampai begini sehingga bengkak-bengkak begini kakinya? Kata Nabi, afala akuna abdan syakur, salahkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Saya nak ambil ucapan Nabi itu, tuan-tuan, kita letak pada diri kita. Allah berikan kita bertemu dengan Ramadan, Allah berikan kita tanpa syarat, tak ada satu sebab, tak ada satu sebab mengapa kita dapat Ramadan orang lain tak dapat. Mengapa kita boleh dapat berada dalam Ramadan tahun ni, sedangkan kawan-kawan kita mungkin ramai dah yang kita dengar, seorang demi seorang demi seorang Allah panggil balik. Ada yang tak sempat pun dengan Ramadan, ada yang hanya sempat awal Ramadan, ada yang mungkin hanya sempat sampai pertengahan Ramadan. Kita masih lagi bernafas, saya dan juga tuan-tuan. Tak ada satu sebab melainkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berikan penangguhan, berikan peluang. Tapi bila mana kita dapat peluang, kita cuba ambil ungkapan Nabi, tuan-tuan. Afala akuna abdan syakura. Mengapa tidak kita menjadi orang yang bersyukur? Dalam arti kata, menggunakan peluang itu sebaik-baiknya. Menggunakan peluang itu sebaik-baiknya. Tuan-tuan, ini satu nikmat yang mana kita dapat bertemu bulan ini, dapat berada dalamnya, dapat beramal dalamnya, dan dapat bertemu pula kemuncaknya. Dan nikmat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, tuan-tuan. Sebab itu bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Nabi mengaminkan doa Jibril itu satu peringatan untuk kita. Adakah nama-nama kita sudah dimasukkan dalam nama-nama orang-orang yang dilepaskan daripada api neraka? Setiap malam dibuka.
Setiap malam macam doa kita dalam tarawih kan. Inna laka fi min kulli lailatin min layali syahr Ramadan. Sungguhnya bagi engkau ya Allah pada setiap malam, pada malam-malam Ramadan adanya hamba-hamba yang dilepaskan daripada api neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat pada diri kita, tuan-tuan. Bagaimana puasa kita yang telah berlalu. Terus saya tengok tahun yang lepas-lepas. Tengok tahun ni, tuan-tuan. Bagaimana Ramadan kita yang telah berlalu dan kita masih lagi berada pada keadaan, pada masa yang masih ada berbaki 10 Ramadan. Tidak patut bagi orang yang mengenali janji-janji Allah dan Rasul untuk dia mengendurkan usaha dia mencari syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana contoh yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Baru saja kita lalu pada 17 Ramadan. Baru saja kita diperingatkan tentang nuzulul Quran. Baru saja kita diperingatkan tentang Badar al-Kubra. Baru saja orang bercakap tentang Badar al-Kubra. Baru saja kita membaca kisah bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Satu generasi yang mencari syurga, ketika mana syurga sudah dijamin untuk mereka, mereka tidak berhenti. Sudah dijamin untuk mereka. Ahli Badar 300 beberapa belas itu dijamin syurga untuk mereka. Dalam kisah Hatib bin Abi Balta'ah, Nabi larang Umar, jangan kau bertindak pada Hatib ini kerana dia ahli Badar. Hatib tulis surat, hadis masyhur, dia tulis surat bagi tahu tentang perancangan Nabi untuk buka kota Mekah. Nabi pintas surat itu. Surat itu buka rahsia ketenteraan. Umar marah, ya Rasulullah, da'ani, tinggalkan aku, bagi aku peluang, adrib unuq hadzal munafiq, bagi aku potong tengkuk munafik. Nabi larang Umar. Dia ni ahli Badar. Dan bukan Hatib bin Abi Balta'ah seorang, 313. Saya dapat satu list, tapi tak hafal pun. Itulah, kita tak mampu nak hafal nama-nama ahli Badar. Generasi yang hebat. Bukan sekadar nama-nama ahli Badar. Para sahabat semuanya ketika hidup sudah pun Allah redha pada mereka. Tetapi kita melihat selepas kewafatan Nabi, mereka ini mencari syurga tanpa henti. Tak ada sahabat yang duduk berehat, relax, tak pergi berjuang, tak pergi berjihad. Kalau kita tengok Abu Ayyub Al-Ansari, saya suka buat macam tu. Abu Ayyub Al-Ansari satu orang yang rumahnya menjadi tempat penginapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu malam, bukan dua malam, 1 tahun hampir. Kata ulama sirah, hampir 1 tahun Nabi menumpang menginap di rumah Abu Ayyub. Ikut-ikut, tuan-tuan. Kita kalau YB tumpang tidur rumah kita pun bangga tak sangka lah kita kan. Rumah tu boleh jadi cantik. Anak kita pun pelik, ayah ni buang terbiat ke tiba-tiba rumah lain macam cantik. Rupa orang besar nak datang. Orang besar nak datang. Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi duduk di rumah dia 1 malam, 1 tahun. Maaf, 1 malam. Berapa malam Allah Ta'ala alam. Nabi duduk di rumah Abu Ayyub. Tetapi kalau kita pergi ke Madinah hari ini, tuan-tuan, carilah di Baqi'. Carilah di mana saja di seluruh bumi Madinah itu, di manakah kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Tak akan kita jumpa, tuan-tuan, kerana kubur dia jauh nun di Istanbul, Turki, Konstantinopel pada waktu dia meninggal, waktu dia wafat. Mengapa tidak Abu Ayyub berehat saja? Rumah aku Nabi duduk. Takkan tak dapat syurga kalau label-label kita hari ni. Rumah aku Nabi duduk. Takkan tak dapat syurga lagi, relax ah. Ya. Mencari syurga. Uthman ibn Affan dijamin syurga oleh Allah, tapi dia terus mengeluarkan hartanya. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab. Umar ni, tuan-tuan, Umar ni syaitan. Nabi kata kalau Umar lalu satu jalan, syaitan lalu jalan lain. Hebat Umar bin Al-Khattab. Tetapi Umar apabila dia jadi khalifah, tuan-tuan, takwa daripada Allah, takut daripada Allah. Satu hari orang datang nak jumpa dia, dia tak layan. Lepas tu sama syurga, orang tu balik. Umar bentak dia. Umar sedang bercakap, waktu itu sedang bercakap tentang nak besarkan Masjid Nabawi. Datang satu orang mengadu pada Umar. Umar bentak dia kerana dia menyampuk. Satu sudut adab tak kena lah. Orang tengah bercakap kita masuk. Umar marah dia, dia pergi. Umar cari dia balik. Kau balas balik apa yang aku buat atau kau maafkan aku? Allahu Akbar. Ikut-ikut Allah, bentak sikit. Aku Umar, syaitan lalu jalan lain. Syaitan lalu jalan lain. Tapi Umar, tuan-tuan, tengok para sahabat, tuan-tuan,
bagaimana takwa mereka, bagaimana hebat amal mereka, menangis mereka pada waktu malam. Tuan-tuan, waktu Nabi sebut hadis yang saya baca, Uqbah bin Amir sebut tadi, Nabi kata jaga lisan, kemudian wal yas'aka baitak, hendaklah rumahmu menjadikan kau berasa lapang. Rumah kita tuan-tuan, kita lehuk tengok rumah kita, adakah rumah kita itu menjadi lapang dengan berlakunya ketaatan kepada Allah di dalamnya? Bukan besarkan rumah. Adakah agama dihidupkan dalam rumah kita? Adakah syiar Allah dijaga? Adakah hak Allah dipelihara dalam rumah kita? Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yabki ala khati'ati. Bagaimana nak selamat? Wal yabki ala khati'ati. Menangislah di atas kesalahan-kesalahan. Kesalahan ni tuan-tuan. Ada kesalahan kita yang kita tak ingat pun. Saya duduk ini datang macam dulu kat masjid ni tambah nakal-nakal macam-macam nak buat. Kita tambah-tambah nakal kita, dosa kita banyak. Banyak salah kita yang kadang-kadang kita tak ingat dah salah kita. Tapi Allah kata apa? Sanaktubu ma qaddamu wa atharahu. Allah ni dia tulis segala usaha kita. Wa atharahum, athar, kesan-kesan yang kecil-kecil yang kita sangka mungkin tak ada apa, Allah tulis tuan. Allah tulis. Athar ni kesan. Satu orang jalan atas pasir, kesan tapak kaki itu athar. Kesan tapak kaki itu angin tiup pun hilang tuan. Tetapi Allah kata kami tulis sehingga kan walau kesan itu. Maka sebab itu seorang mukmin tuan-tuan, dia merenung bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, merenung bagaimana banyaknya nikmat Allah yang dia kecap, dan merenung bagaimana banyak pula dosa daripada Allah, pasti akan menyebabkan dia menitiskan air mata. Dan air mata inilah Nabi kata yang akan menyelamatkan dia bersama dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kita bertemu dengan Ramadan ini, ambillah peluang ni tuan-tuan, carilah jalan. Boleh kita menangis di depan Allah Subhanahu wa taala, bukan menangis depan manusia. Kadang-kadang kita waktu solat seorang payah nak menangis, waktu solat ramai-ramai senang pula kita menangis. Kalau ikhlas, alhamdulillah. Jangan kita menangis kerana nak tunjuk manusia. Jangan kita menangis kerana nak orang lihat, tidak. Cari masa bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengeluarkan air mata kita, merintihlah, merayulah pada Allah. Ambillah peluang. Dan Nabi menyebut doa yang masyhur yang Nabi ajar kepada Aisyah dalam pada banyak-banyak keperluan seorang manusia. Aisyah bila tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa aku harus minta pada Allah? Nabi mengajar satu saja doa. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu'an. Ya Allah, kau itu pemaaf, kau itu pengampun, kau suka memaafkan, maafkan aku. Tuan-tuan, itu saja yang kita carilah hidup kita tuan-tuan. Panjang-panjang usia kita, jauh-jauh perjalanan kita, tinggi-tinggi kedudukan kita, pada hari kita balik bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita hanya akan bertanya, adakah ada keampunan Allah untuk kita? Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Tuan-tuan, kekuatan untuk beramal ni Allah beri pada kita tuan-tuan. Belum tentu satu orang yang boleh duduk, yalah tuan saya sendiri pun kadang-kadang kalau kita kenang balik waktu kita nak periksa zaman kita belajar tu, kita boleh baca buku satu malam, ambil nota, nak periksa, baca buku satu malam, tak tidur, study hard, walaupun bukan hard tu, last minute tu tak smart tu, study last minute. Boleh kita duduk satu malam, take note, bincang. Tapi bila bulan Ramadan tu, kadang-kadang kita buka Quran sejam, 2 jam, masuk ayat lain dah kita baca Quran, buka lah, masuk ayat lain dah kita tak dapat. Kenapa tuan-tuan? Kerana inilah nilai kita. Nilai kita. Saya sama tuan-tuan. Saya dengan tuan-tuan sama. Tadarus tengah-tengah hari buka tadarus ni, kawan yang baca tu salah. Dia baca tu masuk ayat lain. Yang dengar ni ngangguk lagi. Punya ngantuk tu. Itu Allahu akbar. Ujian kita akhir zaman ni tuan-tuan. Ujian. Satu orang yang boleh berdiri 4 jam kawat. Saya tengok satu askar kawan saya. 4 jam kawat. Tak tumbang tuan-tuan. Kita berdiri 2 jam pun duk. Saya ingat kiri kejap lah. Saya berdiri khutbah Jumaat kadang-kadang pun rasa, oi, kalau khutbah tu panjang boleh tahan juga. Duk rasa berdiri 4 jam boleh berdiri. Belum tentu dia boleh berdiri salat demikian panjang seperti mana dia berdiri. Kekuatan tu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia boleh, alhamdulillah. Tapi kita minta tuan-tuan, Allah pilih kita, Allah berikan kekuatan, Allah jadikan seperti mana Nabi sebut, Allah menjadikan qurratu aini fi salah. Allah jadikan penyejuk mata Nabi ni dalam salat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sedikit kemanisan itu.
Bila mana kita datang untuk salat, bila mana kita berdiri menghadap Allah, kita merasai manis itu lalu kita merasai ringan perkara yang mungkin dilihat berat oleh orang lain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohonlah kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang diajar Nabi SAW kepada kita, mudah-mudahan diberikan kepada kita Ramadan ini sebaik-baiknya, dipertemukan kita dengan Lailatul Qadar, dan bukan sekadar bertemu, diberikan kekuatan kepada kita untuk mendapatkan segala kebaikan, melipat gandakan amal, dan memelihara diri kita daripada tercebur dalam perkara-perkara yang merugikan. Saya kira cukup sekadar itu tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin والمؤمنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau telah pilih kami ya Allah, Kau telah berikan peluang kepada kami ya Allah untuk bertemu dengan Ramadan. Kau telah jadikan kami ya Allah masih hidup ketika ini ya Allah untuk memasuki 10 malam yang akhir Ramadan. Maka kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah kami daripada kalangan hamba-hambamu yang Kau berikan peluang kepada kami untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, dan Kau berikan peluang untuk kami untuk beramal dalam Lailatul Qadar, dan Kau berikan peluang kepada kami ya Allah untuk menjadi dari kalangan hamba-hambamu yang diterima amalnya dalam Lailatul Qadar. Ya Allah, tulislah nama kami daripada kalangan mereka-mereka yang diberikan perlepasan daripada api neraka-Mu. Peliharalah kami ya Allah daripada dosa-dosa sama ada yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak. Allah.